apa yang diterangkan kepada mereka. Tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Allah taala akan menurunkan Al-Quran, dan memang perutusan Nabi bersamaan dengan penurunan Al-Quran, iaitu surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Jadi Allah taala menurunkan Quran itu sama dengan perlantikan Nabi menjadi Rasul sekaligus. Dan kita kena ingat Allah Ta'ala dengan sifat rahmatnya dan sayangnya kepada manusia diturunkan panduan Al-Quran. Sekiranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menurunkan Al-Quran kepada manusia, akan sesatlah manusia ini seperti mana sesatnya ramai orang-orang kafir di dunia pada hari ini. Di sekeliling kalangan kita tahu, kita tengok, ya, mereka hidup tanpa ada sebarang panduan. Menyembah berhala, menyembah patung, menyembah batu, ada yang menyembah binatang dan sebagainya. Mereka tidak ada panduan. Kerana apa? Kerana mereka tidak mengambil petunjuk Al-Quran. Itu dalam keadaan mereka hidup berjiran dengan orang-orang yang beriman. Berjiran, apatah lagi sekiranya langsung tak turun Quran. Boleh kita bayangkan yang manusia hidup dalam keadaan yang sesat-sesatnya. Kemudian di hari kiamat, tiba-tiba ada syurga dan neraka. Tiba-tiba sebelum itu ada mahkamah. Kalau ada mahkamah, apa manusia nak jawab? Sedangkan Quran tak turun pada mereka, masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita bayang. Kemudian kita nak menggambarkan lagi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, iaitu saiz bumi yang begini kecil di tengah-tengah cakrawala yang begitu besar dan luas. Dan sekarang ni telah dilancarkan teleskop James Webb, baru dilancarkan tahun lepas. Teleskop lama 30 tahun khidmat dia, ataupun 40 tahun, namanya teleskop Hubble. Itu akan patent. Tapi dalam dia berkhidmat selama 30 ke 40 tahun di angkasa, dia telah mengambil gambar yang berbagai-bagai, yang luar biasa, berbilion kilometer jauh. Bukan bilion kilometer, bilion tahun cahaya, ya, yang begitu jauh. Bila ada teleskop Webb ni, dia mencangkau lebih jauh lagi daripada itu. Maknanya dunia terlalu luas, yang boleh manusia capai dikatakan 18 bilion kilometer. Yang tak tercapai tapi boleh dilihat dengan teleskop dalam 40 bilion kilometer ataupun tahun cahaya. Begitu sekali. Dalam dunia alam yang boleh dicapai ni ada 2 trilion galaksi. Bukan 2 triliun bukan 2 triliun bumi ini, planet. 2 triliun galaksi. Bumi ini berada dalam galaksi, satu galaksi namanya Bima Sakti ataupun Milky Way. Dan dalam Milky Way ini ada lebih kurang 400 juta planet. Cuba kita bayangkan alam yang setakat boleh dicapai 2 triliun 4 kali juta, 2 juta galaksi, bukannya planet, ya. Begitu luas. Maknanya bumi ni terlalu kerdil, dah tak nampak lah. Kalau kita tengok depan mata kita di taman ni, bumi ni macam satu pasir, sebutir pasir di tengah-tengah taman ni. Ada tak kita kisah pasir tu? Tak ada kita kisah ada pasir tu kan. Yang kita kisah yang besar-besar, rumah, kereta, pasir dekat tepi rumput tu, apalah kita kisahkan. Macam itulah bumi di tengah-tengah alam yang luas. Kalaulah Allah Ta'ala tak indahkan ada manusia 8 bilion di bumi itu, tak diturunkan apa-apa panduan, kena rakuk gitu. Na'udzubillah min zalik. Tetapi dek sayangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada manusia ini, diturunkannya Quran.
diturunkannya Al-Quran sebagai panduan. Dan Al-Quran itu ditakdirkan panduan yang berkekalan sehingga ke hari kiamat. Daripada tahun 632 Masihi tamat penurunan Quran, tahun 632 kita ingat ya. Lebih kurang 1400 tahun yang lalu sempurna panduan tu. Boleh diguna pakai dan mesti diguna pakai sampai sekarang, sampai kiamat. Allah Ta'ala tak turunkan lagi apa-apa panduan. Allah Ta'ala tak utuskan lagi apa-apa Nabi dan Rasul. Kemudian macam mana kita nak faham Al-Quran? Macam mana anak murid kita, macam mana nak tahu, nak belajar di sekolah hanya ambil buku teks bawa balik, lepas tahun peksa. Payah dia nak lulus, bukan boleh baca macam itu, boleh tunggu peksa. Mesti ada guru tunjukkan dia macam mana buat kerja rumah, correction, baiki balik, buat ujian, gagal, baiki balik, lama-lama lulus, lama-lama baik, bagi hadiah, hari penyampaian, lama-lama dia motivasi, lama-lama dia dapat markah yang tinggi. Mesti ada pemandu. Maka Allah Ta'ala tidak semata-mata menurunkan Quran, tetapi diutuskan Nabi yang mengajar Al-Quran kepada sahabat. Nabi sendiri ajar, bukan Nabi sampaikan saja, dia ajar. Kemudian bukan dia ajar di masjid saja, dia tunjukkan dalam kehidupan dia, sehingga sahabat boleh tengok, oh macam tu ke Al-Quran suruh, Nabi tunjuk macam tu. Oh macam tu ke Quran suruh. Dan bukan sahaja solat, puasa, zakat, haji. Keluarga, macam mana dia mendidik keluarga dia. Masyarakat, macam mana Nabi pimpin sahabat dan masyarakat. Bagaimana Nabi mendidik masyarakat. Semuanya ditunjukkan secara amali. Sehingga kan berjuang dan berjihad dan berperang, semuanya ditunjukkan oleh Rasulullah SAW apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Maknanya apabila Nabi berjihad adalah dalam Quran tentang jihad. Apabila Nabi bawa sahabat ni dalam perang Badar, maknanya adalah jihad di dalam Islam. Kemudian Nabi bukan sahaja menjadi ketua dakwah Islam, berdakwah, kemudian kena tindas, kemudian kena fitnah. Bukan sekadar pendakwah, tetapi Allah Ta'ala mentakdirkan di 10 tahun terakhir kehidupan Nabi, Nabi adalah seorang ketua negara. Madinah itu adalah negara. Nabi berkuasa. Di Mekah Nabi tidak berkuasa. Nabi tak berkuasa, ditekankan tentang akidah, ditekankan tentang perjuangan, ditekankan tentang akhlak, diterangkan tentang hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua perkara yang asas. Kemudian apabila umat ni dah mantap, sahabat-sahabat dah mantap, Allah Ta'ala beri mereka negara di Madinah. Di situ Nabi berhijrah dan mentadbir Islam dalam bentuk negara. Nabi mempunyai kuasa, Nabi mempunyai tentera, Nabi mempunyai undang-undang, dan undang-undang itu ada dalam Quran juga. Semua manusia mesti ikut undang-undang yang ada di dalam Al-Quran. Ini penting untuk kita faham. Ini asas. Jadi apabila kita masuk tajuk, apa sahaja tajuk dalam sirah Nabi, dalam perjuangan Nabi, sebenarnya semua di dalam Quran. Kemudian semuanya panduan sehingga ke hari kiamat. Maknanya sirah ini bukan cerita belakang. Memanglah dia telah berlaku perang Badar ni, tetapi sebenarnya dia menunjukkan ke depan. Apakah panduan yang sepatutnya orang Islam ikut di masa hadapan? Apakah panduan yang orang Islam wajib buat sampai ke hari kiamat? Sebab Al-Quran ini petunjuk sehingga ke hari kiamat. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin. Alif Lam Mim, itulah kitab, iaitu Al-Quran, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran ini dia petunjuk, dia menunjukkan. Bila kita cerita perang Badar, kita nak tengok apa petunjuk-petunjuk dalam perang Badar tu supaya kita boleh buat sekarang. Dan bukan supaya sahaja, tak. Yang wajib kita buat. Kalau kita tak buat, kita tak mengikut panduan Allah Ta'ala tu.
takut kita menyeleweng dan tersesat. Jadi kita baca sirah, kita mendengar sirah pada malam ini, kemudian di rumah kita baca sirah, kita dengar lagi ceramah di tempat-tempat lain tentang sirah. Tujuan kita untuk kita mengamalkannya dan mesti amalkan, sebab dia panduan. Tuan-tuan dan puan-puan yang kasih sekalian, perang Badar dia berlaku pada tahun 2 Hijrah. Ini perang yang pertama Rasulullah SAW selepas Nabi kita berhijrah. Bila berhijrah ke Madinah, bukan lepas hijrah ke Madinah Nabi dah ada kuasa, Nabi dah jadi ketua negara, kehidupan dah jadi senang ya. Di Mekah kan kena tindas, ada yang kena bunuh, ada yang kena himpuk dengan batu, ada yang dicercor, Nabi sendiri kena jorut. Itu kehidupan di Mekah. Kemudian bila berhijrah, Nabi dah jadi ketua negara. Sebahagian menyangkut bahawa alhamdulillah sahabat semua dah senang ya. Di dalam negara ada kuasa. Dia tidak seindah itu. Dari satu aspek. Sebab apa? Sebab ancaman daripada luar besar. Dan ini terbukti bila berlaku perang Badar. Maknanya Mekah datang menyerang. Mekah datang menyerang. Jadi macam mana kisahnya? Kisahnya adalah bila mereka berhijrah ke Madinah, rumah-rumah yang mereka tinggalkan tu macam kita lah, bila kita berpindah pergi kerja tempat lain, rumah kita tak jual, barang-barang kita kunci rumah kita pergilah. Bezanya kita pindah sebab kita balik. Hijrah ni memang meninggalkan suruh. Kita tak tahu apa akan jadi dengan harta kita. Kecualilah satu hari bila Islam menang lawan dengan Mekah, Mekah tu dah jadi milik Islam. Bolehlah masing-masing ambil balik kunci lama tu, pergilah buka balik kunci mangga yang berkarat tu. Cuba tengok. Tapi ini hijrah yang belum tahu bila nak balik. Memang hijrah terus. Jadi bila mereka dah berhijrah, rumah-rumah ditinggalkan, ladang apa semua ditinggalkan, Quraisy musyrikin ni punyalah jahatnya mereka istihad. Rumah-rumah tu kita geledah, kita ambil barang dia orang. Macam tu sekali. Sebab mereka ni hijrah terus. Apa lagi harta benda mereka kita ambil. Dan berita ni sampai kepada Rasulullah SAW dan orang Mekah. Jadi hak mereka telah diambil dengan zalim. Maka apa Nabi kata? Baik, sekarang ni mereka pula ada harta-harta dagangan yang mereka berniaga ke Syam di utara. Jadi bila bergerak ke utara, mereka lalu Madinah di tengah-tengah. Madinah ni di utara Mekah. Jadi Nabi kata, barang dagangan tu kita pula ambil. Itu hak umat Islam. Maka Nabi pun tunggulah rombongan perdagangan nak pergi ke Syria. Lalu Madinah tetapi terlepas. Rombongan tu telah pun pergi jauh. Maka Nabi tunggulah rombongan tu balik. Rombongan pedagang bila balik, lagilah macam-macam barang. Harta emas saja dikatakan 50,000 dinar. 50,000 dinar emas. Macam mana dinar ni? Kalau dinar ni sekarang ni dalam kalau dulu satu dinar tu dalam 400 lebih. Kalau 50,000 ni mungkin dah berapa juta. Kemudian itu baru duit. Unta yang banyak apa semua. Dan mereka ni bukan berperang, berniaga. Hanya ada 40 orang je. Maka Nabi pun menyiapkan sahabat, baik mereka akan balik, kita akan pintas, kita akan rampas harta-harta ni sebab mereka telah menzalimi umat Islam dan harta-harta mereka telah dirompak. Jadi mereka pun umat Islam ni yang pergi. Kalau 40 orang buat 40 pun tak apa, 40 lawan 40 boleh kalahkan 40 tu. Ataupun buatlah 50-60 ke. Tapi Nabi bawa 313 orang, ramai. Sebab apa? Sebab nak angkat barang-barang bawa balik. Nak angkat barang-barang bawa balik, itulah banyak harta. Jadi dalam kepala setengah sahabat ni apa? Bukan perang kan? Kita balik bawa harta, kita balik bawa harta. Itu yang terbayang oleh orang Islam masa itu. Tapi sangkaan mereka meleset. Sebab apa?
Abu Sufyan dia dah mula rasa. Dia turun rombongan dia tu, dia dah merasa macam cuak. Tak lama lagi nak lalu Madinah ni, dia kata. Walaupun tak masuk bandar Madinah, dekat luar highway je. Tapi kawasan ni kawasan bahaya. Ada tak Muhammad datang tengok? Ada tak Muhammad tunggu rombongan? Dia kita kena berhati-hati ni. Jadi Abu Sufyan dia pun orang cerdik. Dia perhati kat padang pasir tu, ada tak tanda-tanda perisikan. Orang datang merisik, menyiasat. Dan didapati ada. Sebab orang akan lalu situ dengan unta tu akan berak. Jadi dia tengok najis-najis yang ditinggalkan oleh unta-unta yang datang kat situ. Dia ambil najis tu dan dia ramas. Sebab apa dia ramas? Sebab kalau unta ni makan kurma, kan biji kurma tu korek. Dia tak sama macam biji lain, dia keras. Apa yang unta tu makan, itulah keluar balik. Tapi kalau najis unta tu tak ada kurma, di satu tempat yang tidak ada ladang kurma. Dia makan semak ke, dia makan daun ke apa. Tapi kalau kurma, kita dah pergi Madinah, tuan-tuan yang dah pergi Madinah, Madinah ni tempat ladang kurma. Ada pasar kurma lagi kat situ. Di Makkah tak ada ladang kurma. Di Madinah ni tempat yang subur ada ladang kurma. Maknanya unta-unta di Madinah ni, unta-unta ni dia makan buah kurma. Dia sambil dia makan rumput, dia makan ni, adalah buah-buah kurma tu dia makan. Jadi Abu Sufyan dia ambil najis tu dan dia ramas banyak biji kurma. Maka Abu Sufyan kata, Muhammad lalu sini dah. Muhammad dia dah lalu kat sini, hati-hati kita dalam bahaya. Lalu dia hantar seorang pergi ke Mekah, membuat pengumuman bahawa rombongan harta kita, dagangan tuan-tuan yang tuan-tuan melabur apa semua 50,000 dinar emas, sekarang kita dah untung banyak dengan harta apa semua dalam bahaya, cepat tolong dia kata, datang cepat. Lalu Abu Jahal mengumpulkan tentera seramai 1,000 orang lengkap senjata. Lengkap dengan perisai. Lengkap dengan baju besi. Memang nak berperang. Sedangkan orang Islam datang bukan nak perang. Mereka datang tu nak bawa balik barang. Jadi tidak setanding. Lalu tentera musyrikin bergerak menuju ke Madinah. Dan sampai ke satu tempat nama Badar. Di sini berlaku perang Badar. Kena Abu Sufyan pula dia melencong ikut jalan laut jauh. Tak terkejar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai tengok dia tak ada. Tiba-tiba yang ada adalah 1,000 tentera yang lengkap bersenjata. Berdepan dengan umat Islam ataupun tentera Islam yang asal bukan tentera pun. Pakai biasa. Mereka dengan kudanya ratusan. Orang Islam ada 2 kuda. Mereka dengan pedang apa semua. Orang Islam hanya sebahagian yang ada pedang, sebahagian lagi kosong tangan. Maka terpaksalah nak perang ni ambil kayu, ambil pelepah tamah, apa yang ada. Nak lawan dengan pedang. Kemudian badan yang tak ada apa-apa, perisai. Tak ada baju besi, nak lawan yang lengkap. Ini keadaan. Kemudian bila tentera Islam ni dia jalan dan dia dengar Abu Sufyan punya tentera dah, rombongan perdagangan dah selamat. Mereka berdepan dengan tentera, mereka dah cuak. Sebahagian lagi mereka. Mereka kata, kita ni kan nak pintas rombongan perdagangan. Dia kata orang meniaga kan, macam mana pula tentera ni? Dia dah mula cuak. Akhirnya berlakulah pertempuran. Pendekkan cerita. Panjang cerita dia, permulaan pertempuran dan sebagainya. Dan Nabi SAW sebelum berperang, Nabi berdoa, Allahumma nasurka alladhi wa'atani. Ya Allah, kemenangan yang kau janjikan kepada aku. Maknanya berilah kemenangan. Kau dah janjikan kepada aku, berilah kemenangan. Tapi dalam keadaan terlalu lemah, bilangan kurang 300 lawan 1,000, persenjataan kurang, kelengkapan kurang dan sebagainya. Serba kekurangan.
Dan Nabi berdoa tu sampai bergegar-gegar badan dia, sampai jatuh selendang dia. Jadi Abu Bakar kata, cukuplah. Cukup itu Rasulullah. Allah Ta'ala takkan sia-siakan kau. Kemudian Nabi berdoa lagi, Allahumma intahlik hadhil asabah lan tu'bad. Ya Allah, kalau hancur, kalahlah 300 orang ni, maknanya inilah yang terbaik. Di Madinah tu ada lagi, tetapi ini yang terbaik. Kalau yang terbaik ini pun kalah dan semua dibunuh, yang baki-baki di Madinah tu menunggu masa je. Maknanya mereka akan kembali menjadi kafir balik. Sebab yang bagus-bagus tu yang pergi pada. Jadi Nabi kata, Allahumma intahlik hadil asabah lan tu'bad. Ya Allah, kalau hancur, kalahlah 300 orang ni, kau tak akan disembah lagi di dunia ni selama-lamanya. Cuba kita bayangkan. Maknanya manusia tak sama, tuan-tuan. Kita pun tahu. Kalau dalam taman ada orang yang ambil kisah masyarakat, ada yang tak kisah apa. Tentulah. Kalau dekat kelas ada pelajar yang aktif, ada yang pelajar tak kisah. Dunia ni dia macam tu. Samalah sahabat-sahabat, ada yang ikut je, yang kuat-kuatnya yang ni, yang perang Badar. Kalau hancur dan kalah dan dibunuh semuanya, yang baki itu lama-lama akan lemah. Lama kelamaan habis. Dan ni yang berlaku di mana-mana. Di Iraq sekarang ni pun orang Islam, orang ahli sunnah ni, mana yang profesor semua dibunuh oleh orang Syiah. Ulama, profesor yang cerdik-cerdik ni dibunuh oleh pergaduhan di sana antara Sunni dan Syiah ni. Sebab kalau tak ada dah lagi orang yang alim, orang yang cerdik, orang yang boleh berfikir, tinggal orang yang tak kisah, yang tak cerdik, yang apa ni, tu menunggu masa je. Lama-lama hilang. Baik, apakah pengajaran yang boleh kita ambil? Yang penting sirah ni sekadar cerita sahaja, kita tak ambil pengajarannya, maka kita tak dapat kepentingan, kita tak dapat panduan untuk kita. Pertama sekali, tuan-tuan dan perempuan, Allah yang atur semua. Nampak tak? Sahabat nak rombongan perdagangan, nak lawan yang itu, tetapi Allah Ta'ala mentakdirkan mereka bertemu dengan tentera 1000 orang lengkap. Siapa yang mengatur ni? Bukan sahabat, bukan Nabi Muhammad yang mengaturnya. Yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengajarannya, sebenarnya kehidupan kita ni semua Allah Ta'ala dah atur dah. Cuma kita tak tahu. Jadi kita tak letakkan kedudukan kita macam Tuhan. Kenapa pula ni, kalau Allah atur tu, buat apa kita bekerja lagi? Itu semua cara orang nak fikir dia orang atas, kita orang bawah. Allah mengatur, kita tak tahu apa Allah Ta'ala atur, tapi kita beriman semuanya di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita hanya berusaha, beribadah, berusaha, dan hukumnya wajib berusaha. Tetapi semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu di akhir usaha kita bertawakal. Bertawakal kepada Allah. Kenapa kita bertawakal kepada Allah? Sebab hanya Dia yang tahu keputusan. Sebab Dia dah tentukanlah. Apa jadi kalau kita tak tawakal pada Allah dalam hidup kita? Kita buat, kemudian kita tak tawakal pada Allah. Maka kita bertawakal pada usaha kita. Itu yang banyak menyesal putus asa tu. Belajar, dah sudah masuk peksa, dia bertawakal pada usaha dia. Kalau aku dah belajar bagus-bagus, aku mesti lulus. Tengok tak lulus. Itu yang kecewa. Kita berusaha. Hantar nak tuitionnya apa semua ni, bagi apa bantuan dekat dia, motivasi lagi apa. Tengok corot. Kita akan kecewa. Sebab apa? Kita dah buat tu, kita dah buat ni. Ialah sebab kita bertawakal pada usaha kita. Tapi kalau kita berusaha dan berikhtiar, membina keluarga kita, di hujungnya kita serah pada Allah Ta'ala. Dia yang mengetahui, Dia yang menentukan. Semua dah ada di Lauh Mahfuz. Bila kita tawakal pada Allah, bila berlakulah apa saja keputusan pada anak kita redha. Bila kita redha, kita baiki lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala telah akan
telah menentukan yang terbaik pula untuk masuk tahun depan. Peperiksaan. Jadi itu sifat mukmin yang sebenar. Dia bertawakal, menyerahkan segala-galanya kepada Allah Ta'ala setelah dia berusaha bersungguh-sungguh. Ini hakikat ni ditunjukkan oleh Allah Ta'ala di dalam perang Badar. Yang mana bila keadaan orang Islam ini lemah, senjata kurang, bilangan sikit, tak bersedia perisai apa semua, entah ada tidak, dan mereka berperang, kita pendekkan cerita, mereka menang. Ya, perang Badar ni sahabat-sahabat menang. Maknanya ini memang kemenangan daripada Allah. Kalau ikut sepeh manusia memang tak menang. 1000 lengkap bersenjata, berapa ratus kuda, 1000 orang, aku tak silap saya, dalam 600 orang pakai baju besi. Mereka ni tak pakai apa, apa lagi, pakai pelepah tamah apa semua. Akhirnya mereka menang. Jadi hakikat bahawa Allah yang menentukan segala-galanya ini kuat daripada sahabat. Dan mereka rasa benda itu secara amali. Mereka sendiri telah merasainya. Itu pengajaran yang pertama. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَمَا نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Dan tidak ada kemenangan melainkan semuanya dengan izin Allah. Ini hakikat ni mesti kuat tertanam dalam jiwa kita. Dan jangan bertawakal pada usaha kita. Tawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengajaran kedua adalah bila ada saja jihad, perperangan di zaman Nabi, dan sirah ini adalah panduan masa depan. Dan ada pula ayat Quran berkenaan dengan jihad. Termasuklah ayat tentang perang Badar. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin. Badar. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memenangkan kamu, menolong kamu dan memenangkan kamu dalam perang Badar. Wa antum adillah. Dan kamu dalam keadaan lemah. Allah sendiri tahu kamu dalam keadaan lemah, tapi Allah Ta'ala telah memenangkan kamu. Jadi bila ada dalam Quran tentang jihad, bila baca sirah Nabi 23 tahun ada jihad dalam dia, ketahuilah bahawa jihad ini akan terus ada. Itu dia. Akan terus ada. Dan hadis Nabi pun menyebut jihad madiyatun ila yaumil qiyamah. Faridatun madiyatun ila yaumil qiyamah. Jihad adalah fardu yang berkekalan sehingga ke hari kiamat. Itu kita kena ingat. Maknanya tidak boleh nak mengelak jihad ni. Nak mengelak macam mana? Dunia semuanya berlaku perang. Tak ada satu negara yang tak ada Kementerian Pertahanan. Semua negara ada Kementerian Pertahanan. Kalau ada Kementerian Pertahanan, maknanya ada tentera. Semua negara ada tentera. Kalau ada tentera, maknanya siap untuk berperang. Semua negara siap berperang. Sebab tu dalam Islam ada jihad. Cuma sebab apa musuh kaitkan jihad, kamu ni pengganas apa semua ni, supaya kita meninggalkan jihad. Maka jadilah orang yang cuai, jadilah orang yang lalai, yang lemah. Bila lemah, musuh akan rekam kita. Kenapa British lari daripada Malaya? Jajah 100 tahun lebih. Dia dah buat tu, dia dah buat ni. Dia dah bagi duit pada apa pembesar-pembesar apa semua, dia duduk. Tiba-tiba tahun 50-an, 40-an dia dah bersiap nak keluar. Sebab kebangkitan oleh masyarakat kita di Perak, di Terengganu, ada di Negeri Sembilan tu lawan British di Bukit Putus. Ada kisah dia dekat Bukit Putus tu berlawan dengan British. British kuat di Seremban, tapi penentangan kuat di Pilah. Jumpa di Bukit Putus berperang. Bila ada kebangkitan ni, barulah British bersiap sedia untuk pergi keluar. Kalau tidak, takkan dia keluar dah. Tengok macam Israel, tak dia keluar sampai sekarang. Dia jajah terus Palestin. Bermakna jihad ini satu kefarduan yang berkekalan sehingga ke hari kiamat. Persoalannya,
sejauh mana masyarakat kita ini bersedia untuk berjihad, cinta untuk berjihad. Ini persoalannya. Ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan jihad ini banyak. Dan sahabat-sahabat kalau kisah-kisah jihad ni terlalu banyak. Kalau sirah ni kita bincang tentang jihad sahabat sahaja, setahun tak habis. Semangat mereka berjihad ni. Saya ambil satu contoh lah, tapi dah lewat ni kan. Tak apalah, jangan kita ambil pengajaran je. Kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala menolong hamba-Nya. Dalam Badar, bila sahabat beriman benar-benar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka berperang tak bersendirian. Allah Ta'ala hantar malaikat membantu sahabat. Bukan saja malaikat, hujan pun turun. Apa kelebihan hujan ni? Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran. Sebab apa ni, tanah padang pasir tu kalau terlalu halus, terlalu lembut, jadi susah nak bergerak. Macam kita berlari ke air. Macam itulah. Kan letih berlari dalam air. Sebab apa? Tenggelam. Tapi bila turun hujan, elok je mampat di jalan apa ni, padang pasir itu, tempat mereka bertapak. Jadi senang mereka berperang. Itu bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bantuan Allah Subhanahu Wa Taala ngantuk. Sebelum perang tu semua tertidur. Itu pun nikmat kita. Kalau berlaku kematian ahli keluarga kita, sedih-sedih kan, sekali kita tertidur, terbangun balik segar. Jadi lain perasaan tu. Apa tadi nak perang ni nak apa, nyamuk, nak bertarung nyamuk, tengok musuh lagi, tiba-tiba kita terlena, tersedar balik, lain perasaan. Ngantuk pun berlaku dalam perang Badar. Hujan dan malaikat turun. Yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladina amanu. Ketika kami mewahyukan kepada malaikat, beritahu kepada orang yang beriman, teguhkan perasaan orang-orang yang beriman ini. Sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'b. Aku akan campakkan ketakutan dalam hati musuh-musuh. Fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kulla banan. Penggallah di atas leher mereka, penggallah di atas kepala mereka. Dan ini memang berlaku. Ada sahabat pakai pelepah tamak je nak perang, itu pakai pedang. Baru dia nak lawan dengan pelepah, dah tercabut kepala. Bila pula, siapa pula yang potong kepala dia ni kan? Itulah dia malaikat. Dan kisah malaikat tolong ni bukan zaman sahabat sahaja, zaman moden pun banyak. Jihad di Afghanistan lawan Rusia dulu. Banyak kisah, ada buku lagi yang ditulis oleh Syekh Abdullah Azzam, Ayatul Rahman fi Jihadil Afghan. Tanda-tanda Allah dalam peperangan di Afghan, dalam jihad di Afghan. Banyak kisah. Nak pendekkan cerita, mereka berjihad, tiba-tiba dikepung oleh tentera Rusia. Tak boleh buat apa lah. Dengan senjata yang lengkap, bilangan yang ramai. Akhirnya mereka angkat tangan. Rusia dah mulai lawat serang Ukraine kan. Jadi mereka angkat tangan, mereka dikepung. Tiba-tiba Rusia pula angkat tangan pula lah. Tentera Rusia angkat tangan. Apa dah dua-dua angkat tangan ni? Kita pun angkat tangan, dia pun angkat tangan juga. Bila dia angkat tangan, menyerah diri. Jadi tentera Islam ni, Mujahidin ni, pergilah ambil senjata dia. Kau dah menyerah diri, akulah menang lawan kau kan. Ambil senjata semua, tawan, ikat semua. Lepas tu dah mereka ditawan, ditanya, kau yang apa pesan ni? Kau kepung kami angkat tangan kan? Tiba-tiba kau orang pula angkat tangan. Dia kata kami ingatkan kami pun kena kepung. Dia kata rupanya lagi ramai kepung, rupa malaikat. Mereka ingatkan tentera, rupanya malaikat. Dan mereka, apa ni, orang Mujahidin tak nampak malaikat tu. Allah nampakkan malaikat pada musuh. Ini dia Ayatul Rahman. Begitu juga perang di Palestin. Perang Palestin pun sama. Apa ni, orang Yahudi menyerang orang Islam lawan balik. Banyak kisah. Antaranya dia tembak apa ni,
Orang kena tembak, dia pakai Quran dekat dia punya baju dia. Kat poket ni Quran kecil, baca Quran kan. Tembak tu. Tak nanti. Dia buka Quran, rupa peluru semua dalam Quran dah. Peluru dalam Quran. Sama dengan Jack Afghan juga. Dia jalan-jalan tiba-tiba dia seorang peluru macam hujan, tapi tak mati. Kesannya bila balik dari rumah nak berehat, buka serban ni, bertaburan peluru dekat serban dia. Menceceh-ceceh peluru. Itu semua tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ceramah di Masjid Sekamat itu, orang Palestin bagi ceramah sebelum perang ataupun ketika perang. Bila perang ni ramai lelaki yang syahid berperang kan, berjihad. Jadi bilangan lelaki berkurang. Dia kata masa tu wanita-wanita mengandung, memang dah cek doktor, pergi cek apa semua, bayi perempuan. Lepas perang cek bayi lelaki semua. Mana ganti mujahidin yang syahid. Itu semua tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak pengajaran. Jadi yang kita dengar ni, walaupun cerita perang Badar, tetapi berlaku juga pada zaman kita dan berlaku juga di zaman akan datang selagi Al-Quran ini menjadi panduan dan selagi sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi panduan kita. Dan bila kita ikut betul-betul Quran, bila kita ikut betul-betul panduan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan menang. Kita tak akan sesat selama-lama. Tetapi bila kita jauh daripada panduan Quran, kita tak ambil kisah-kisah ni, tak ambil kisah-kisah ni, kita cuba cara sendiri, cuba fikir sendiri, kita akan kalah. Sebab musuh kekuatan dia luar biasa, nuklear apa semua. Kita berpaut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak berpaut dengan Allah, mereka berpaut dengan senjata. Kita tak berpaut dengan Allah, kita nak berpaut dengan apa? Kan? Maka tak adalah bantuan Allah Ta'ala, tak adalah Allah Ta'ala utuskan malaikat. Jadi tuan-tuan, sebab tu musuh dia nak jauhkan kita daripada Quran. Sebab mereka tak akan mampu mengalahkan kita selagi kita berpegang teguh dengan Al-Quran. Itu baru kisah jihad. Sebenarnya bukan kisah jihad sahaja, berbagai-bagai kisah yang lain yang tak dapat kita nak terangkan pada malam ni. InsyaAllah kita jumpa dalam kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.